Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. فصل أي هذا فصل ini suatu fasal. والمتبايعان بالخيار dan pihak pembeli dan pihak penjual, kedua-dua ni bil khiyari, terikat dengan hukum khiyar. Khiyar ni pilihan lah, pilihan. Kita biasa dengar ikhtiar, mana kita cari jalan. Khiyar tu memilih. Dalam urusan jual beli, pihak pembeli dan pihak penjual syarak meletak ke dua-dua ni terikat dengan hukum khiyar. Dia tak boleh memilih sama ada dia maksudnya kalau dia tak siap pakai khiyar, tak boleh. Sebab dalam hukum jual beli memang adanya hukum khiyar. Pilihan ni dia tak boleh nak menolak hukum khiyar. Dia nak jual barang, kalau nak jual barang demo ni tapi tak si pakai khiyar, tidak boleh. Sebab khiyar ni untuk menjaga kebajikan, menjaga kepentingan pihak pembeli dan pihak penjual. Tak siwi teraniaya. Dia dalam bab muamalah, bab jual beli ni banyaklah berlaku perbincangan para ulama, khususnya ulama-ulama muassarah, ya terkini. Sebabnya la ni tubik banyak istilah-istilah dalam keuangan ni, dalam urusan perbankan. Kita ada bank, jadi banyak istilah-istilah ia baru timbul. Maka ulama-ulama ni lah ya buat kira dan untuk nak menilai kaedah menguruskan duit tu tadi, menguruskan duit, menguruskan pinjaman jual beli supaya tepat dengan syarak. Apa-apa ulama ni lah tolong nilai. Dan memang dia satu proses ya sangat payah. Dia tidak mudah untuk kita letak hukum kata boleh jual beli model lagu ni, ataupun kita nak bubuh kata haram jual beli passing lagu ni, ataupun model ni ada unsur riba ataupun tak ada unsur riba. Dia memang sangat payah proses dia. Dan lebih-lebih lagi kalau tidak mendalami hukum muamalah. Bahkan budak-budak yang ngaji pondok pun, walaupun kita mendalami hukum muamalah ni, kita ngaji, kita i'anatul talibin, ngaji secara mendalam masalah muamalah, tapi bila jumpa dengan istilah-istilah baru hak zaman ni, kalau buka syarat-syarat bank tu, kalau baca dia punya terma dia syarat nak buat pinjaman lah gapo tu,
banyak istilah-istilah ya payah nak faham. Walaupun budak ni ngaji muamalah. Dia reti jawab bab hukum hakil jual beli ni. Tapi bila jumpa istilah ni jeng jadi. Pasal istilah baru. Nah, payah. Benda tu memerlukan penelitian daripada para ulama. Dia tidak mudah untuk menjatuhkan hukum. Nah ni. Supaya Haji dia tanya minggu lepas lah. Dia tanya masalah tiket parking kan. Bermula dengan 14 sen. Kita nak pergi sementara ke, pergi lama ke, minimal 14 sen. Jadi lagu mana kalau kita sekadar nak pergi beli air? Ni. Kita pergi beli air, tak bayar tiket, sama dia. Kita pergi tak sampai seminit. Kena bayar 14 sen juga. Memang dari segi asasnya, memang benda tu tak betul lah. Sebab adanya unsur-unsur penipuan ataupun unsur-unsur memaksa. Paksa kena bayar sekurang-kurang 14 sen. Nak pergi seminit pun 14 sen kena bayar. Jadi maknanya kok dari satu segi. Tapi kalau kita tilik lagi, setelah kalau kita bicara lagi benda tu, ada banyak kos dia perlu tanggung. Kos tiket parking tu. Sebagai bukti perlu tiket tu. Kalau tak ada tiket nanti orang boleh nipu pula. Yang mau bayar dah. Bayar dah mana tiket? Nak tengok tiket sebagai bukti. Jadi perlu ke tiket tu. Situ melibatkan kos. Kalau dia letak 10 sen mungkin rega tiket tu jadi tak padan dengan awak tubik. Rega tiket, rega dakwah, mesin dia nak cetak dakwah. Banyak. Banyak benda tu. Jadi selepas tilik situ mungkin hukum tu jadi tidaklah ada unsur-unsur penindasan, tak ada. Jual beli ya di zaman learning ni lebih kepada kapitalisme. Capital. Apa dia capital ni? Modal keuntungan. Memang tujuan perniagaan tu nak mencari keuntungan. Jadi macam-macam cara dekat edah ia dibuat oleh orang-orang nego ni untuk mendapatkan keuntungan. Dia nak padu dengan hukum muamalah. Gapo hukum dari segi hukum Islam dengan cara dia cari keuntungan tu. Adakah hukum Islam membenarkan ataupun tidak membenarkan? Cara ni macam-macam orang nego ni. Cara baru semua. Hukum tu pun kena update semua lah. Mana payah, benda tu payah. Dia bukan semudah kita ngaji sebutir kitab terus kita boleh jatuh hukum dah. Cuma kita belajar juga hukum muamalah ni sebagai kita nak mendapatkan dari gambar ataupun sekadar kita nak buat beringat. Beringat takut ada perniagaan yang kita nak terlibat ni ataupun jual beli yang kita nak terlibat ni ada unsur ragu-ragu, kita ragu-ragu makna kita boleh tinggal. Berbanding kita tak belajar langsung, ragu-ragu pun kita tak cara gomo gi lah. Kalau kita belajar langsung, kalau dia belajar ni maknanya dia beringat. Pelik sikit ni. Cuma hari kedok dia tak tahulah. Tapi kat dia boleh tinggal benda tu. Pasal dia ada juga asas muamalah tu sikit sebanyak. Tu yang penting. Penjual dan pembeli bil khiyar terikat dengan hukum khiyar. Khiyar maknanya pilihan. Pilihan untuk pilihan apa dia ni? Pilihan untuk bersetuju membeli barang tersebut, maknanya meneruskan transaksi ataupun nak membatalkan jual beli itu. Itu makna memilih, yakni memilih untuk meneruskan jual beli ataupun nak membatalkan jual beli. Itu pilihan kepada pihak pembeli dan pihak penjual. Jumpa dah, tengok barang, kemudian dia berasa tak si beli. Duduk jumpa sekali duduk semeja tengok barang ke apa, tak jadi beli kau tak kena berasa hak dia. Hak pembeli tu. Dia tak boleh nak tekan pembeli tu, tak boleh. Kau mari pasal mah lagi. Warna dia mau tak si beli pula tu. Nyanyi kau dia mau kena beli kok mana. Kalau gitu tak ada khiyar. Tak ada pilihan di pihak pembeli kena beli kok mana. Jadi tak ada khiyar. Sepatutnya pihak penjual bila dia faham hukum khiyar ni,
pembeli tiba-tiba taksir meneruskan transaksi, dia benda tu memang dibenarkan dari segi hukum syarak. Tak kira lah dia mau mari pasimah mai ko lupu pun. Kalau dia mau berasa tak padan dengan perjalanan tu boleh cah go minyak. Nah, telefon ada kala ni. Kawin jauh ni pasimah. Jadi kawin nak cah lah 5 riyal jadi tak jadi pun bayarlah 5 riyal pasal kos kawin jalan duit minyak. Boleh buat perbincangan benda tu. Nah ni, kalau mari ko lupu, mari 150 go minyak, nyanyo kawin. Boleh buat perbincangan benda tu. Tapi nak memaksa pembeli tak boleh pasal kita ada hukum khiyar. Dia kan ada setengah-setengah penjual ni dia memang dilatih untuk buat pembeli rasa bersalah. Kalau orang biasa terlibat dengan marketing strategi, kaedah apa ni pemasaran ni, dia memang ada ia dilatih untuk buat pembeli rasa bersalah. Pelanggan ni tak si beli dah. Tapi dia pandai tocok kita jadi bersalah, terpaksa beli kita. Tu tak adanya khiyar, menyebabkan gugur khiyar. Tu kaedah tu tidak dibenarkan syarak tu. Dia buat dia persoalkan kita nyanyo kawin, dah lah kawin mari jauh lepas tu kak. Kawin dah lah air kawin belanja dah demo. Demo tak si beli pula dah nyanyo kawin dah lah anak kawin kecil-kecil rumah susu nak minum susu nak beli susu. Dia tocok gitu. Kita pun rasa bersalah tak apa, kawin bayar. Maknanya tak ada khiyar. Dia merosok ke bukan tak ada khiyar lah sebab kita masih boleh lagi tak si beli sebenarnya. Cuma dia merosok ke hukum khiyar tu. Dia cuba mengganggu pilih pembeli tu. Asalnya pembeli memang tak si, tapi dia tocok demo ni. Menyebabkan pembeli ni terpaksa beli. Dia mengganggu hukum khiyar tersebut. Itu tidak dibenarkan syarak. Supaya dengan kalau kita pergi setengah pasar raya kan, kalau pergi tempat barang kacau, dia pun tepek pecah dikira jual. Pecah dikira jual. Setengah tu dia patung apa, nice to see, nice to hold. Sedap kelis, sedap tengok. Once broken, consider sold. Pecah kira jual. Maknanya kalau kita tilik situ, kita banding dengan kaedah fiqh, pecah kira jual. Jadi seolah kita tak ada pilihan lah. Jatuh barang tu pecah, kita nak tilik-tilik pecah, kena bayar. Seolah tak ada pilihan lah. Bukan hukum lagi ni. Cuma kita cuba bicara dengan kaedah syarak ni. Walaupun memanglah kalau dia nak menetapkan pecah dikira jual tu, kedai tu sendiri kena ada langkah-langkah penjagaan terhadap barang dalam kedai dia. Rak dia letak lagu mana, adakah rak dia tu memang selamat barang kacau tu. Kalau rak dia tu pun barang kacau tu duk kocok dah, nak terbalik dah. Kita pergi ambil so tu, nak tengok barang ya, pergi habis. Balik kuat habis tu, coh habis. Mana kata tak kena nak salah ke pembeli juga. Tak kena nak salah ke pelanggan. Sebab dia tak ambil langkah berjaga-jaga. Tu banyak benda lah dia kena buat kira. Tapi mana kalau dia meletak ke syarat pecah kira jual, hukum khiyar tu akan terganggu. Lepas tu dia kena tengok dia letak barang kedai tu lagu mana. Ya dia nak buat hukum kata pecah kira jual tu. Ni barang kacau letak atas, barang plastik letak bawah. Jadi tak menasabah situ. Memang mudah pecah lah barang tu. Mungkin ada unsur-unsur penindasan. Saja nak buat nyanyi kok orang pergi jatuh, pecah kena bayar. Tu kena buat kira banyak. Maknanya terikat dengan hukum syarak situ. Pilih kepada pembeli atau penjual nak meneruskan transaksi ataupun tidak. Kadang-kadang pembeli tak jadi beli, penjual tak jadi jual. Ada ke? Tu dah. Dia mari tengok kereta misal. Kemudian payuh basuh, orang beli ni payuh basuh. Jual kereta tak okey, tak boleh isi minyak penuh. Kalau nak beli dah ni kereta ni, bolehlah kita isi penuh lah minyak tu. Lepas tu tak okey. Tak ada free hadiah gapo-gapo. Banyak benda. Serabut dia ni.
Gini kawin tak saya jual demo. Hak dia. Ni. Pembeli tak boleh paksa. Kawin nak beli kukuk mana? Tak boleh. Tak boleh paksa gitu. Biasa dak dengar satu orang dia minat ke satu barang ni. Tuai tak saya jual, dia pergi ambil dulu. Biasa-biasa dengar gitu kan. Dia minat ke barang tu, dia ambil, lepas tu dia hello. Duk kawin dah barang ni kawin tak sihat dah. Berapa royak? Demo ni tak saya jual pun. Tu jadi ke sayang bos sendiri dia ada kereta model rare sikit. Orang mari rumah dia tak ada rumah. Tak panggil anak dia tu ambil. Demo ni kata ambo ni sayang abah demo. Nak mari terakhir tu abah demo nak jual kereta. Dia ni tak saya jual. Boleh kau ambil koci mata apa cik nak terah. Anak ni pun bui lah. Gue kata sayang ayah dia. Bui demo ni pun ambil pah ganu pelik rumah. Dia pun telefon ke sayang pun. Kereta demo ada ganu ni. Wah nak pah ganu tu. Kau nak bayar dah ni. Kau tak saya jual. Dah pah ganu dah ni. Oh ya harga berapa? Demo ni terpaksa dah jual. Suruh hantar tak saya hantar. Terpaksa tak harga. Maknanya hilangnya hukum khiyar pada masalah ni. Haram buat gitu. Maknanya benda nampak kecil tapi kalau kita tak ngaji molek masalah ni, kita akan jatuh ke dalam perbuatan ya haram. Khiyar ada banyak-banyak jenis. Yang pertama malam, dia sini dia tak sebut berapa jenis khiyar tu. Cuma huraya dia tu kita boleh faham. Malam yatafarraqa, selagi mana tidak berpisah dua orang ni. Pembeli dan penjual bertemu di satu tempat, dalam satu majlis dia panggil, duduk sekali, selagi mana dia tidak berpisah dua ni. Berpisah pada uruf lah. Bukan berpisah pergi jambe semata mari pula tu berpisah juga. Pada orang tengoknya. Pada uruf tak panggil berpisah lagi, bagi jambe ke apa tu. Berpisah ni mana dia klik lah, klik rumah lah. Tu dah. Selagi mana dia tidak berpisah, mana dia ada pembeli dan penjual ni ada hak untuk meneruskan jual beli ataupun membatalkan. Ni dia panggil khiyar al-majlis. Khiyar majlis. Sayyidina Umar biasa pergi beli satu barang, dia pun tilik tepat tu. Ni lagu mana ulama ambil hukum khiyar majlis ni berdasarkan perbuatan Sayyidina Umar ni. Dia pergi di satu tempat, dia ambil barang, dia pun tilik. Dia tilik puas hati dah dia tilik. Puas hati dah. Dia pun bayar, pergi. Dia mau ni putih mau piti, beres, selesai. Khiyar majlis ni berpisah, beres. Tak boleh ada isu berbangkit dah. Kalau nak bangkit gapo-gapo ketika temu tu ya. Dia panggil khiyar majlis. Khiyar ada banyak pasang, kita boleh pilih. Kita nak pakai khiyar hak mana. Kita boleh pilih kita nak pakai khiyar hak mana. Yang pertama khiyar majlis. Temu bicara molek situ, puas hati bangnya bagai, lesah bayar, dah pisah, bob baki. Tu dah. Tak boleh dah klik rumah, telefon guano barang ni kawin tak nak kalah merah sebenarnya. Apa tak ada tak royak. Ni. Tak ada tak royak tak nak kalah merah. Bob klik rumah ai. Kawin nak itel pula ai. Tak sia kawin kalah merah. Ayo baki ke dia. Tak boleh. Penjual ada hak untuk menolak permintaan dia. Tak boleh dah. Pasal dia mau ambil dah barang tadi. Apa dia mau tak royak tadi nak kalah itel. Bob klik baru royak. Tu dah. Pasal dia pakai khiyar majlis, maka tak boleh ada bakit dah. Kecuali penjual tu bersikap ihsan. Bersaja nak berbuat baik lah. Sia kau dia ni biarlah marilah tukar. Lain lah tu. Tapi kalau dia tak sih pun makna tak ada sebagai kesalahan atas penjual tu tadi. Pasal dia pakai khiyar majlis. Khiyar majlis syaratnya ma la yatafarraqa. Selagi mana tidak berpisah. Pisah bob baki. Selesai. Dia panggil khiyar majlis. Sayyidina Umar tadi dia tengok barang situ puas hati, beres puas hati, klik selesai. Pisah dua ni selesai. Tak ada isu baki dah. Dalam hadis yang lain, seorang sahabat mari jumpa dengan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ambo ada beli satu barang. Kemudian ambo pun klik pakai barang ni ambo rasa ambo ditipu. Penjual ni tipu.
tipu ambo bagian ni. Tak supur dengan hak dia royak. Tu dah. Maka Nabi royak, bagi kamu khiyar. Kamu ada pilihan. Demo ada khiyar. Tu dah. Bice molek dah beli, tiba-tiba tengok ada aib pada bagian ni. Demo ada pilihan. Yang ni pilihan no atas mula bagian tu. Ni dipanggil khiyar syarat. Khiyar majlis selesai beres habis. Yang kedua khiyar syarat. Lagu mana khiyar syarat? Walahuma, dan bagi keduanya, tadi tu khiyar majlis tu malam yatafarraqa tu. Walahuma, dan bagi keduanya pembeli dia penjual ayyashtarito, mengikat syarat. Sebab dia panggil khiyar syarat. Mengikat syarat ayyashtaritul khiyar, dia buat khiyar syarat ila thalathati ayyamin, sehingga 3 hari. Kalau nak buat khiyar syarat, nah, jumpa tengok satu bagai, kita tak puas hati. Nah, bagai ni kita nak beli, cuma kita papuh lagi. Bagai ni molek ke tak molek? Nah, boleh pakai ke tak boleh pakai? Memang tengok luar ni, comel dah. Tapi belum tentu. Maka kita boleh menetapkan khiyar syarat. Antara pembeli dan penjual ni. Gini, pagi ni amo beli. Cuma amo balik pakai dulu dalam 2-3 hari. Kalau jadi gapo-gapo amo nak atas klik ni. Dia mengikat, dia buat syarat. Iaitu selama ila thalathati ayyam, sehingga 3 hari syarat dia. Mana sampai 3 hari. Hari keempat selesai. Putus dah khiyar syarat tu tadi. Hari keempat dia tak atas mula, beres. Tak ada masalah gapo dah. Dianggap selesai dah jual beli tu. Tapi dalam tempoh 3 hari ni, kalau dia tak puas hati, dia boleh atas mula bagi. Ni lah. Khiyar syarat dia panggil. Pembeli pun, penjual pun setuju. Beres. Tak ada hal dia mau pakai 3 hari. Terah dulu. Lepas 3 hari dia tak ada hello gapo. Bermaksud dia setuju dah nak beli barang tu. Duit yang dia bayar ni, pihak penjual boleh pakai dah duit ni. Tak ada masalah dah. Tapi sebelum 3 hari tu dia tak boleh pakai lagi duit ni. Takutnya dia mau ni nak atas mula bagi, dia kena atas pitih mula. Dia kena pergi dulu 3 hari pitih ni. Tunggu dulu. Kau tengok 3 hari, okey tak ada hubungi. Mana selesai dah. Tiba-tiba hari kena hubungi. Kamu nak atas mula bagi? Tak boleh. Pasal 3 hari. Khiyar syarat hanya 3 hari. Sebab apa 3 hari? Pasal tak siwak nyanyi kau jual. Kalau benar khiyar syarat ni lebih daripada 3 hari, nyanyi kau jual. Amun nak balik terah dulu barang ni. Amun nak terah dulu boleh setahun. Setahun. Demo ni pergi pitih ni. Setahun tak boleh nak pakai pitih ni. Lah mungkin tebe bulan depan mari atas kan. Tak ada pitih kita nak ganti semula bagi dia ni. Demo ni terpaksa pergi setahun. Nyanyi kau jual. Jadi syarat bui sampai 3 hari. 3 hari. 3 hari tak ada komplain gapo-gapo, kira jual demo ni boleh pakai pitih tu. Tak ada masalah. Nampak tak? Tapi dengan syarat sepanjang 3 hari ni dia tak boleh buat rosok lah barang tu. Dia guna hak sepatutnya lah. Jangan dia pergi bokok sekeru kau. Jangan dia pergi ngejah kau, pergi pahit kau barang tu, tak boleh lah. Muka barang orang lagi. Dia kena pakai seperti biasa. Kalau tak puas hati baru pergi atas. Contoh kita buat telefon lah. Contoh orang beli telefon. Telefon second misalnya. Telefon baru tak jadi isu sangat. Telefon second. Jumpa demo ni. Jumpa. Bila jumpa demo ni telik telefon ni, puas hati. Puas hati. Dia cek habis teh tu, puas hati telefon ni. Dia pun pakai khiyar majlis selalu. Gini lah, kira kau bayar, kira jadilah. Kau pakai tak atas dah ni. Pasal puas hati dah dengan bagian ni. Puas hati sengoti dah. Mana kau yakin dah bagian ni tak kira punuh. Kira sesar. Dia pun bayar 300, beres. Besok tak boleh bakit gapo dah. Pasal dia guna khiyar majlis. Tu dah. Kalau nak pakai khiyar majlis, benda ni dia boleh pilih nak pakai khiyar majlis ataupun khiyar syarat. Kita pilih. Nampak tak? Tu dia. Cuma sebab orang tak ngaji, dia tak kecek lah khiyar majlis. Dia tak sebut khiyar majlis tu pasal orang kita tak ngaji. Mana ada kita pergi jumpa beli satu barang, kita nak pakai khiyar gapo ni? Tak biasa dengar kecek aku tu. Cuma cara kecek tu kita boleh agak lah. Khiyar gapo? Kerana puas hati dah. Puas hati barang ni.
Kira jadi dah, hukum anu kira jadi dah. Dia pun bayar khiyar majlis lah tu. Pasal nampak yakin molek dengan bahagian tu. Tu satu contoh. Ataupun jumpa nak beli telefon, dia pun duk tengok telefon, duk tengok terang apa semua dah. Dia papoh ni. Bateri setara mana telefon ni. Nak cah tak boleh. Muka jumpa kedai. Nak cah tak boleh. Nak tengok bateri masuk ke duk cah ni. Dia pun gini. Kita buat khiyar majlis. Mungkin kita tak kecek lah khiyar majlis. Tapi maksudnya perbincangan dia tu. Gini kalau kamu pakar dulu, boleh 3 hari ke mana? Bayar segera, bayar selalu, buat selalu, jual beli tu. Cuma gak warranty lah kita kata. Warranty lah 3 hari. Mana kata kalau jadi gapo amu tak puas hati yang berhelum mula. Demo nipu penjual apa? Setuju. Atau kalau dia tak setuju pun tak apa, tak boleh kau nak pakai pitih lorak benar ni. Kalau tidak kak, kalau 3 hari kak, mana kalau jadi kau gapo amu kena atam mula pitih demo. Amu nak pakai lolo dah pitih. Dia kalau dia tak setuju tak apalah, tak usah jual. Lalu ni dia setuju. Beres, selesai. Dia pun akak jual beli. Demo ni pakai khiyar majlis, berpisah dalam masa 3 hari dia pakai telefon ni seperti biasa. Jangan duk khianat lah, jangan duk bokok, duk kobek angin lah. Guna seperti biasa. Guna tengok cah tak masuk cah telefon ni. Masuk cah lambat, cabut cah, cepat bateri turun. Nak bateri telefon ni. Dia pun tahu dalam masa 3 hari dia boleh telefon. Telefon demo ni tak jadi telefon demo. Mana? Lo bateri parut nak. Tu kitanya nak guna akhir je main dengan bateri setara ni tak boleh gini. Kita nak atas mula, jumpa semula, atas mula. Batal ke jual beli. Khiyar, dia ada pilih. Selama 3 hari, jangan lama lah. Selama 3 hari sahaja. Kebanyakan ulama boleh ke nak lebih ke daripada 3 hari, kebanyakan tak boleh lah. Kebanyakan ulama hukum ke tak boleh. Setengah kata atas perbincangan. Tapi kebanyakan ulama hukum tak boleh lebih daripada 3 hari. Pasal awak nyanya kepada penjual duk pergi pitih ni. Duk pergi pitih. Apa? Tu khiyar majlis. Khiyar syarak. Khiyar syarak. Kalau orang ngaji berlaku benda ni sebenarnya tak jadi unsur penipuan dalam jual beli ni. Tak jadi. Orang beli kereta banyak unsur penipuan kan. Banyak. Lagi beli kereta Kuala Lumpur, terah sedap berlaku. Ngoi terah bawa 40, sedap lah. Bawa 40. Ni bawa 40 ke keliling Kedah. Tak kena press 100 keliling Kedah. Dia press 40. Tekan minyak 40, sedap lah. Dah bayar siap gapo akak jual beli. Alah kelik tu gak naik lebuh raya tu gak. Ya press lah weh. Po tekan minyak 100 tu gak mula seduk guk gi. Mula seduk. Kalau tak adanya khiyar syarak tu tadi, tak adanya khiyar syarak tu tadi, saja orang beli ni, kalau takdir kata agama kita tak ada khiyar syarak, nyayo kau orang beli. Hello gua nak kata seduk kau jual dah kau secara dah kata tu. Kau jual dah. Tu dah. Jadi kena tindaslah dia kena tipu dah. Betul adanya khiyar syarak. Biasanya khiyar syarak ni pada barang yang mahal-mahal. Kalau barang murah-murah tak ada lah khiyar syarak. Tak kira bagai 3% pun nak tunggu 3 hari juga. Air mineral sebotol pergi beli kedai ruci. Air mineral ni 3 hari ni pakai royak lah lagu-lagu mana. Okey, air mineral sama. Nak buat khiyar syarak. Ataupun barang tu mahal tapi barang tu memang goleknya tak ada air, tak ada masalah. Kapek misalnya. 3 kereta misalnya. Mana ada masalah? Kau habis bateri 3 kereta. Mana ada habis bateri? Tak sabit kau dia benda mudah. Maka khiyar majlis lah. Lagi beli kapek sekeping beli kapek sekeping gol 80 riyal. Habis kena dah dengan warna apa semua beres. Beli klik tak ada gapo bakit dah. Okey nak khiyar syarak juga. 3 hari ni kapek ni dah. Kau terus letak dulu di rumah kawin, kalau sedak jejok gapo semua kak, kawin kira bayarlah. Kalau tidak kak, kau nak mari atam mula. Okey nak buat khiyar majlis juga. Tak pandai walaupun boleh, tak ada masalah. Cuma kak tak pandai lah nak buat khiyar syarak tu. Pakai khiyar majlis lah. Pakai sudah situ lalu. Tengok bagi lah. Tengok bagi. Kalau bagi-bagi mahal, poh kereta gapo semua, buatlah khiyar majlis. 3 hari kita duduk pakai tu kita boleh tahu masalah gapo lebih-lebih kurang.
Nah. Tapi masalahnya kita ngaji dah khiyar syarak. Orang jual kereta pula tak ngaji masalahnya. Nah, itu gitu gini. Kereta ni kawan nak buat khiyar syarak ni dalam 3 hari. Dia kurang pada 3 hari tak apa, 2 hari kau sehari kau tak apa. Kawan nak buat khiyar syarak dalam 3 hari. Gapo dia khiyar syarak? Dia pula tak masalahnya kau. Kalau kita terai pun gini ya, dalam masa 3 hari ni kalau jadi gapo-gapo kawan nak atas klik kereta ni. Kalau penuh berat-berat kawan nak atas klik. Kalau bocah lah sikit-sikit tu biasalah. Tu aib ya biasalah. Ni kalau penuh berat-berat hanya seduk giabok ke gapo amun nak atas klik ni. Jadi kalau dia tak ngaji mana boleh. Jual ke kau lesah. Payah itu. Ni sedekah memang hukum khiyar syarak tu ada. Tapi pembeli tu, penjual tu pula tak faham. Masalah pasal tak ngaji. Orang jual ramai, ngaji tu tak ramai. Tu yang jadi masalah. Batu Syekh Abdullah Al-Harari pun sebut dalam kitab dia kata sepatutnya bagi orang nego ni wajib dia kena ngaji dulu baru nego. Jangan nego dulu baru ngaji. Kalau nego 10 tahun tu baru start ngaji. Dia khabar lah banyaknya buat nyanyi kok hari tu. Baru dia khabar. Pas nak buat kan tu benda 10 tahun tu. Jadi payah. Sebab tu wajib dia kena ngaji dulu baru pergi nego. Tu dah. Amalan peniaga di zaman Imamul Ghazali rahimahullah taala, pok dia ni tidak dibenarkan masuk ke pasar kalau tak ada CJ pengesohar kata siap ngaji muamalah, habis ngaji muamalah. Tak boleh masuk jual pasar. Tak boleh ambil tapuk lah kalau kita learn ni kan. Nak ambil tapuk tak boleh. Kecuali kena ada CJ selesai ngaji muamalah dulu. Tok guru dia cok. Baru bui tapuk dia. Zaman Imam Ghazali. Zaman Umar Abdul Aziz. Lagu tu juga. Lo ni nak nego, nak buka kedai, kena ada surat ke apa? Surat PKB ya. Daftar nego SSN. Tak ngaji muamalah pun tak apa lah ni. Nak ada surat SSN beres lah boleh nego lah, ambil lah tapuk tu. Surat PKB kena ada. Perjanjian sewa dengan tuai kedai tu yalah. Syarat nego muamalah tak payah ada CJ. Hukum muamalah tak reti pun nego galik-galik tu yang nipu orang buat nyanyi kok orang. Tu dia. Sepatutnya kena lagu tu. Kena buat. CJ SSN tu ya lah dah. CJ MPKB apa ni surat MPKB ya lah dah. Perjanjian sewa ya lah dah. Kena tambah so lagi. CJ ngaji muamalah. Kena buat sepuluh nak nikah tu Nak nikah kena ada CJ kursus kahwin. Tak ada CJ kursus kahwin tak boleh nikah. Tak boleh nak buat gitu. Orang nak buka kedai nak nego, nak buka kedai kena ada CJ ngaji muamalah. Tak boleh nak buat gitu. Nak letak slogan mudah ya, bandaraya Islam ke gapo mudah ya. Tapi nak menjalankan kaedah tu payah. Banyak kenyo memang tak ngaji lah. Hebat muamalah ni. Awak nyanyi kok orang gapo semua biasa ya dalam perniagaan. Nipu dah. Tu dia. Sehingga 3 hari. Tu khiyar syarak. Wa idza wujida bil mabi' apabila didapati pada barang yang dia beli tu aibun, satu keaiban. Ni dia panggil khiyar al-aib. Khiyar aib, keaiban, ada benda cacat pada barang yang dia beli. Iaitu cacat ni, cacat hak asal bukan hak dia buat. Kalau dia beli dah kereta, buat kelik dia pergi tepuh pokoknya. Apa dia nak atas mula tak boleh pasal cacat dia mau buat. Ni cacat hak asal balik tu bawa tu kat cek tengok giabok seduk dah lah ataupun enjin bocor dah lah. Hak asal bukan hak dia buat. Apabila dia dapati lagu tu falil mushtari radduhu, maka hak bagi orang yang membeli radduhu, mengembali ke barang tersebut. Hak dia. Penjual tak boleh kata gapo. Pasal barang ni nyakit hak asal ni, nyakit hak asal. Boy duk terah 2-3 hari dia pun dapat dia ada keaiban, ada cacat pada barang ni, dia pun atas mula. Atas mula hak dia lil mushtari, hak pembeli.
penjual tak boleh kata gapo. Tak sih, tak sih ambil, tak boleh pasal hak pembeli. Tu. Supaya hak suami atas isteri, hak isteri atas suami. Dia tak boleh nak kata gapo. Pasal agama letak hak tu. Hak suami atas isteri, maknanya suami itu kena dilayan oleh isterinya. Tok laki suruh kena buat selagi benda tak menyalahi syarah. Tok laki suruh buat suk lah. Jadi dia tak boleh nak langgar benda tu. Amo tak si buat suk, amo tak minat suk, amo nak buat tomia hari ni. Abang jangan kata gapo, tak boleh pasal tu hak suami. Tu dah. Hak suami. Hak isteri atas suami ada. Dia kena wi nafkah. Tok laki tak boleh royak ke bini. Aku tak usah cari nafkah. Mungko kok mana nak makan pandam. Pasal aku tok lelaki. Tak boleh pasal hak nafkah tu memang hak bini dah. Dia tak boleh nak tolak benda tu. Lah ni mengembali ke semula bagi hak pembeli. Penjual tak boleh nak kata kawin tak seterima dah bagi tu, kawin tak sedengar dah, nyakit gabut-gabut tak sedengar dah, pasal lesar dah jual baru ni. Tak boleh pasal hak dia. Memang dia kena buat kira lah lagu-lagu mana. Tapi bukan semua bagi boleh dipakai khiyar syarak ni. Bukan semua bagi boleh pakai khiyar syarak. Kalau bagi je cepat punuh supaya makan ni tak boleh pakai khiyar syarak. Tak kira begor kita nak beli pakai khiyar syarak 3 hari. Basi lah, punuh lah begor tu. Begor ni kat khiyar majlis lah. Beli lesah. Tak okey lah nak pakai khiyar syarak juga. Tak okey nak tunggu 3 hari kak. Basi lah begor. Apa? Bukan semua barang kena pakai khiyar syarak. Tengoklah atas perbincangan pembeli dengan penjual. Tapi maknanya hukum khiyar tu ada. Pada situ wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wala yajuzu bai'u thamarati mutlaqan illa ba'da buduwi salahiha.